semua. Okay, saya akan sentuh pula mengenai upacara yang melibatkan zikir. Dalam bab ni, saya akan sentuh dua saja. Yang paling utama iaitu tahlil dan juga majlis-majlis rasmi. Yang pertama adalah tahlil. Tahlil ni seperti yang kita tahu, tahlil diadakan ataupun dibuat, satu kenduri yang dibuat apabila berlaku kematian. Okey, berlaku kematian. Dalam tahlil ni, ia merupakan alunan zikrullah la ilaha illallah, dan dia berasal daripada tanah Jawa dan mendapat pengaruh daripada Hindu. Semasa dia berada di bawah pengaruh Hindu, pada masa dahulu, tahlil, bila berlaku kematian, mereka akan adakan tahlil. Tapi, time tu mereka akan pada malamnya buat minum-minum, mabuk-mabuk, lepas tu tari-menari. Dia punya justifikasi adalah untuk memberi Penghormatan. memberi kepada keluarga si mati tu untuk dia rasa lebih Gembira. supaya dia tak ingat sangat rasa kematian tu. Tapi seiring dengan perkembangan Islam, bila Islam telah masuk ke tanah Jawa pada masa tu, ulama-ulama yang ada pada masa tu, dia secara perlahan-lahan telah menolak pengaruh-pengaruh Buddha tu, dan dia masukkan, terapkan nilai-nilai Islam. Seperti yang ada sekarang lah. Dalam tahlil kita akan baca Yasin, kita akan berzikir, dan kita akan panjatkan doa untuk si mati. Di sini saya ada selitkan satu video berkenaan dengan tahlil, tapi ini bukan tahlil yang selalu kita lihat lah. Sebab ni tahlil untuk tujuan komersial, jadi dia telah mungkin dikompos, dimasukkan unsur-unsur muzik yang lain untuk menampakkan dia lebih menarik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya latifu ya kafi, ya latifu ya kafi, ya. Seterusnya kita masuk pada sambutan Hari Kebesaran Negara. Contohnya yang berlaku di Indonesia semasa mereka merayakan sambutan Hari Kemerdekaan, dia rayakan secara lain tu, mungkin lebih Islamik daripada apa yang ada dekat Malaysia. Dekat Indonesia, mereka berzikir masa hari kemerdekaan sambil buat satu formasi yang cukup menarik. Jadi daripada situ kita tahu bahawa zikir ni bukan semata-mata kita buat selepas kita sembahyang dalam satu keadaan mungkin yang statik. Tidak. Tapi zikir kita boleh buat bila-bila masa. Kita boleh dengan pergerakan, bila-bila masa. Bila-bila sekarang ni pun time ni. Okey. Contohnya yang dia semoga kejayaan selalu menyertai bangsa kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Perbezaan daripada zikir, berzanji dan juga berselawat. Mungkin kawan-kawan akan terfikir, kenapa saya sentuh dua saja, kenapa saya sentuh tahlil dengan majlis rasmi saja, kenapa saya tidak sentuh tahlil dengan
upacara-upacara seperti cukur jambul ataupun majlis perkhatan, sebab semua tu sebenarnya tidak berkaitan pun dengan zikir, sebab kedua-dua majlis tu, cukur jambul dengan perkhatan, sebenarnya dia selawat ke atas Nabi. Okey, sekarang saya untuk lebih jelas saya akan jelaskan satu persatu ya. Zikir seperti yang sahabat-sahabat saya nyatakan tadi, bahawa itu merupakan kata-kata ataupun kata-kata yang mengagungkan kebesaran Allah. Itu zikir. Berzanji pula, berzanji ni sebenarnya syair yang kita deklamasikan khas untuk Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan selawat pula, ni selawat. Selawat ni puji-pujian ke atas Nabi. Bukan khusus kepada Nabi Muhammad saja, tapi juga untuk pada nabi-nabi yang terdahulu. Contohnya selawat yang paling senang kita tengok contoh semasa kita sembahyang, lepas tu kita akan baca satu ayat yang berbunyi, Ya Allah, berikanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberi selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan engkau berikanlah keberkatan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana yang engkau berikan keberkatan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim di dunia dan di dunia ini. Jadi benda ni menunjukkan bahawa kita dalam ayat ni, dalam tu kita selawat bukan setakat untuk Nabi ini, Nabi Muhammad, tapi kita juga mengingat, kita mendoakan nabi-nabi yang terdahulu. Okey, fadilat berzikir sebenarnya banyak, tapi kami bagi 3 saja. Yang pertama adalah memberikan ketenangan jiwa, membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan juga terpelihara daripada tipu daya syaitan. Kalau kita berzikir selalu ingat Tuhan, sudah tentu Tuhan akan tolong kita, dilindungi kita daripada buat benda-benda yang negatif. Sekian saja daripada saya serahkan kepada sahabat saya.